Assalamualaikum guys, what's cracking, back with another video. Dalam video hari ni kita nak tengok apakah tanda-tanda yang kita ni actually ada ACL injury ataupun ACL yang terkoyak, dan kita akan tengok apakah cara-cara ataupun exercise yang kita boleh buat untuk kuatkan ACL kita supaya kita boleh kurangkan risiko untuk dapat ACL injury ni. Kita tengok apa ni. Okay guys, kita selalu dengar daripada zaman universiti ataupun zaman sekolah yang banyak kawan-kawan ataupun kita sendiri yang atlet banyak terkena ACL. Kawan-kawan kita ramai kata, bro aku kena ACL lah. Well, actually semua orang ada ACL, dan ACL nama panjang dia adalah Anterior Cruciate Ligament. Dia adalah salah satu ligamen utama yang ada dalam lutut kita. Dan kalau kita tengok statistik dekat US, almost 400,000 orang yang undergo operation untuk baiki ACL mereka. So actually ACL injury ni adalah sangat common. Actually kalau kita ikut statistik, lebih ramai perempuan kena ACL berbanding lelaki. Ini termasuklah faktor disebabkan oleh kekuatan otot, muscular endurance, biomechanics, dan juga ada yang menunjukkan tentang estrogen boleh menjadi punca perempuan lebih mudah untuk terkena ACL injury. Okey, ACL ni adalah salah satu ligamen utama dalam lutut kita yang sangat penting untuk stability dan pergerakan lutut kita. Ada 4 main ligamen dalam lutut. Kita ada 2 ligamen yang duduk kat belah tepi lutut kita. Kita ada medial collateral ligament dan juga lateral collateral ligament. Dan fungsi dia adalah untuk kurangkan pergerakan yang eksesif, yang keterlaluan ke kiri dan ke kanan. Dan lagi 2 ligamen adalah anterior cruciate ligament ACL dan juga posterior cruciate ligament, di mana ligamen-ligamen ni penting untuk kurangkan excessive movement ke depan dan juga ke belakang. Dan of course untuk ACL fungsi dia adalah untuk kurangkan excessive movement ke depan dan juga rotation yang keterlaluan. Dan ACL ni adalah satu ligamen, di mana fungsi ligamen dalam badan kita ni adalah untuk connect antara satu bone dan juga satu bone yang lain. Dan dalam konteks video ni, ACL adalah satu ligamen yang connect antara tulang femur kita, which is tulang paha kita, kepada tulang tibia. Kita panggil betih kering kot Melayu. And basically ACL ni adalah satu ligamen, dia macam tali yang kuat lah. So kalau putus terus ataupun complete rupture, tak ada minyak ke krim apa yang hampa sapu kat lutut tu yang boleh sambung balik ligamen ni. Dia mungkin boleh legakan bengkak dan juga sakit tu, tapi tak mungkin dia boleh sambung ligamen tersebut. Lepas tu kita nak tengok apakah punca ataupun pergerakan yang menyebabkan kita terkena ACL injury ni. Pergerakan yang pertama adalah apabila kita tukar direction dengan cepat, especially dalam game rugby ataupun bola. Yang kedua adalah apabila kita berhenti dengan tiba-tiba. Yang ketiga adalah apabila kita lompat dan landing dengan cara yang tak betul. Dan yang keempat adalah direct tackle daripada tepi ke lutut kita. Selalunya orang yang lepas kena injury kepada lutut mereka ni, kalau kita nak suspect ACL, selalunya majority orang akan rasa ataupun dengar bunyi pop sound. Lepas tu dia akan sakit dalam sangat dalam lutut ni, dan dia akan rasa susah nak pijak. Kalau pijak ni sangat-sangat sakit, dan yang paling penting dia rasa lutut dia ni sangat tak stable. Tapi saya sendiri pernah kena mild ACL lepas main rugby apabila kena tackle daripada tepi, and bila saya cuba berdiri ni, lutut ni dia rasa tak stable dari segi apabila kita cuba berdiri, kita rasa nak jatuh, kita rasa macam kaki kita ni lari ke depan. Susah nak explain kalau kita tak pernah rasa instability of lutut ni. Dan selalunya orang yang kena ACL tear ataupun ACL injury ni, most of the time dia ada juga terkena injury yang lain, contohnya meniscus. Dan apabila kalau kita ada ACL tear plus meniscus tear, dia akan boleh menyebabkan kita panggil rocking knee. Maksudnya pergerakan lutut kita ni tak boleh straight disebabkan ada meniscus tear dalam tu. So sebab tu once kita kena knee injury, injury kepada lutut, dan kita suspect kita berkemungkinan kena ACL, sangat penting untuk kita jumpa dengan doktor dulu. Sebab doktor dia nak kena test whether betul ke ACL sahaja yang di-injured ataupun ada juga meniscus tear ataupun ligamen-ligamen lain yang terkoyak. And doktor most likely akan buat X-ray ataupun MRI untuk kita confirm diagnosis of ACL tu. Dan bila kita cakap pasal ACL tear, kadang-kadang dia ada partially ruptured ataupun dia ruptured terus, maksudnya dia putus terus. Sebab itu apabila kita berjumpa dengan doktor, sangat penting untuk kita discuss apakah treatment option. Sebab most of the time treatment kita adalah go for physiotherapy dulu, dan kalau complete rupture kita akan advise untuk go for operation. Tapi banyak lagi faktor lain yang kita kena take into consideration sebelum kita offer treatment kepada pesakit. And then kita nak tengok apakah cara-cara yang kita boleh kuatkan ACL ataupun kita boleh kurangkan risiko untuk terkena ACL injury ni. Yang first dan paling senang, dan saya rasa most of the time kita tak berapa nak pay attention, adalah warm up. So warm up ni sangat penting untuk tingkatkan core body temperature kita, untuk loosen kita punya pergerakan sendi dan joints kita, dan boleh increase blood flow kepada masa kita
kita so that kita boleh reduce risk of injury. Yang kedua adalah direct strength training kepada masa-masa sekeliling lutut kita, especially quadriceps dan juga hamstrings, dan juga core exercise kita. Yang ketiga adalah exercise yang boleh improve balance kita, sebab banyak atlet yang terkena ACL injury ni banyak terjadi apabila dia lose balance ataupun dia jatuh dengan cara yang tak betul. Dan dalam sukan ni actually ada di train cara untuk jatuh untuk reduce risk of injury. Dan yang keempat adalah belajar lompat dan landing dengan teknik yang betul. So semua benda ni adalah biomechanics yang saya rasa sport scientist kita boleh bantu, especially kalau hampa adalah atlet dalam pasukan-pasukan yang profesional. So sport scientist kita sangat arif dan pandai dalam bab ni untuk train atlet-atlet kita untuk reduce risk of injury. Conclusion dia, kalau kita ni ada orang yang suka exercise ataupun atlet, cuba protect ACL kita sebanyak yang mungkin dan cuba buat exercise untuk kuatkan ACL kita, especially area lutut, quadriceps dan juga hamstrings. Tapi kalau terkena juga ACL injury ni, jangan risau, jumpalah dengan doktor untuk assessment dan rawatan yang betul. Kalau lepas jumpa doktor hampa nak pergi jumpa bomoh lepas tu, tak ada masalah, pergilah jumpa. Unless bomoh hampa ada X-ray dan MRI dan boleh buat operation untuk ACL recon, terpulang ke hampa lah. So that's the video guys. Aku harap hampa suka konten seperti ni. Kalau hampa dapat apa-apa manfaat daripada video ni, jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan soalan hampa di ruang komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.